Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال يسبحن وطلقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح للعارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita dalam ibadah dan sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi ini kita sambung balik kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika ditanya orang akan kita, apa engkau kata pada pemberian orang pekan dan lainnya orang pekan? Adakah lazim menolak akan dia dan memeriksa daripadanya atau tiada lazim? Maka jawab olehmu bahawasanya apabila pada zahir manusia itu soleh, maka tiada mengapa menerima pemberiannya dan sedekahnya, dan tiada lazim memeriksa akan dia, kerana memeriksa akan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang Islam, maka iaitu tertegah pada syarak. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadh-dhanni ithm, artinya sesungguhnya setengah daripada sangkaan manusia itu dosa. Qal musannif rahimahullahu ta'ala wa fa'ala bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika ditanya orang akan kita, apa engkau kata pada pemberian orang pekan dan lainnya? Jadi Imam Ghazali menyatakan, adakah jika orang tanya pada kita, apakah pemberian orang pekan ni? Orang pekan ni orang daerah atau lainnya, atau orang kapung, lainnya selain pekan, kapung, tak kira lah, ataupun sepadang negeri, dia mari-mari bagi suatu pemberian pada kita. Adakah kita ni nak periksa atau tidak? Tu kita nak periksa atau tidak pemberian dia ni. Maka adakah kita nak buat periksa? Adakah lazim menolaknya akan dia? Adakah lazim, maksudnya adakah wajib kita nak tolak, kita tak ambuh begitu ke? Atau kita periksa daripadanya? Atau tiada lazim, ataupun kita nak wajib periksa? Maka Imam Ghazali jawab olehmu bahawasanya apabila ada manusia itu pada zahir itu soleh, maka tiada mengapa menerima pemberiannya, sedekahnya, dan tiada wajib memeriksa akan dia. Jadi kalau orang bagi suatu pemberian kepada kita, kata Imam Ghazali, tak perlu dah kita periksa. Itu kita periksa, ataupun kita iaitu kita tolak pemberian dia. Tak boleh. Kalau kita tengok daripada zahir itu orang baik, orang tu orang baik, kita bukan dikenal, lebih lagi orang tu kita kenal, maka tak perlu. Melainkan kita syok
pemberian ini suatu pemberian iaitu ada unsur-unsur santau, sihir dan sebagainya, maka kita boleh tolak ataupun kita beri pada orang. Kerana kalau kita bagi pada orang lain, kita ambil untuk kita nak jaga hati dia. Kita bagi pada orang lain, sihir santau tu ada kena pada orang-orang tersebut. Kerana sihir dan santau itu dituju kepada seseorang. Misal kata, maka kita boleh bagi. Tapi untuk kita tolak, tak boleh. Jadi kalau kita zahir dah nampak zahir pemberiannya orang baik, orang soleh, maka tak perlu kita tolak pemberian dia tu. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan begitu juga sedekah dia, tak perlu kita menolak. Sebab apa? Kerana memeriksa akademikan itu membawa kepada jahat sangka. Kerana tujuannya ialah ilat dia, takut kita ni jadi jahat sangka pula pada dia. Kerana jahat sangka itu ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, jauh olehmu daripada sangkaan buruk. Kerana sesungguhnya sangkaan buruk itu ba'dha, setengah ataupun sebahagian daripada dosa, perbuatan dosa begitu. Nabi pun menyatakan sebuah hadis, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauh oleh kamu daripada buruk sangka, kerana buruk sangka itu sedusta-dusta perkataan dalam hati, sejahat-jahat perkataan dalam hati, yang mana yang dizahir pada dia iaitu dia buruk sangka pada manusia. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan itu permulaan kejahatan, kemusnahan seseorang, iaitu buruk sangka terhadap sesama manusia. Jadi sebab itulah bila iaitu kalulah pemberian tu orang soleh zahir dah dia, maka kita ambil dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berterima kasih. Syariat kena jaga, tu hakikat pun kena ada, hakikat wujud dalam diri kita. Syariat kena zahir di luar. Syariat berterima kasih pada dia, hakikat kembali pada Allah, tadbir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikatnya pemberian itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kita pandang pada Allah, dan syariat kita suruh berterima kasih pada dia. Tak boleh main hakikat, main tak terima kasih. Sebab apa terima kasih pada dia? Ataupun Nabi ajar jazakallahu khairan katsira tu. Saya nampak Allah yang bagi, bukan dia yang bagi. Maka tak boleh begitu. Syariat dah ajar begitu. Tak boleh. Kerana syariat kita kena jaga. Lalu hakikat kita kena ada juga. Tak boleh nampak pemberian dia, maka tak boleh. Hakikat kita kena nampak bahawasanya yang mentadbirkan alam ini adalah Allah. Allah nak beri pahala pada dia melalui dia yang bagi pada kita. Allah melalui dia, si fulan, si fulanah sekian-sekian. Maka kena tadbir, kena ada. Sebab kehidupan kita hanya usaha dan ikhtiar. Yang mentadbir Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kena ada ilmu hakikat tu pemberian. Sebab ni kadang-kadang orang mengaji tasawuf, kadang-kadang dia kata tak apa, kita pandang hakikat. Awak kena tengok hakikat jalan tu Allah. Tu dia bercakap, awak mengaji kitab hikam, tu maka ini punah perbuatan dia itu, walaupun hakikat tu. Sebab dia kena yakin dan diri dia ini tadbir milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu begitu juga kematian. Kematian semalam ada seorang hamba Allah, dia sedih tu, air mata depan saya lah semalam. Ada saya kuliah satu tempat tu, dia menangis.
tu suruh tahlil lah. Sebab isteri dia bawa mati kemarin, sedih. Tu dia selalu pergi ni, dok sanggup dia kata, walaupun orang kata ganti gini, tapi dia seorang pegawai juga lah di sebuah jabatan tu. Dia menangis, dia sedih isteri dia mati kemarin. Muda lagi, umur 40 lebih baru isteri dia tu. Jadi saya bagi tahu gitulah, maknanya hidup kita ni ditadbir oleh Allah. Jangan kita maksudnya memang sedih itu suatu tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Nabi, cucu Rasulullah ataupun anak Ibrahim, Rasulullah masuk dalam bilik kamar tu, Rasulullah nitih air mata. Uthman bin Affan kata, ya Rasulullah, hatta la lahyah, adakah engkau menangis juga wahai Rasulullah? Rasulullah kata, iaitu sesungguhnya Allah meletakkan suatu perkara ihsan, barang siapa yang tidak ada belas kasihan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah beri rahmat. Jadi hamba Allah semalam dia sedih, dia menangis. Tu isteri dia sakit, tinggal anak 4 orang. Tu pergi mana-mana, pergi sini beli makan, pergi makanan, pergi jalan sini jalan dengan isteri dia. Dia sedih mati. Jadi itulah tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat hidup kita ni ditadbir oleh Allah. Maka kita kena jaga barang ditadbir oleh Allah, kena jagalah. Nak sempurna tadbir Allah, kena jaga syariat dan hakikat. Syariat kena wujud, hakikat pun kena wujud dalam diri. Barulah jalan untuk ke jalan peringkat kekasih Allah baru wujud dalam diri seseorang itu. Kalau main syariat saja, nampak pandangan manusia, maka dia akan berjinak dengan manusia lah. Dia akan berjinak dengan manusia. Jinak dengan manusia itu maksudnya dia hanya buat baik pada manusia saja. Dengan Allah dia tak buat baik. Dia hanya jaga hubungan dengan manusia saja. Sebab apa? Sebab dia iaitu dia hanya berterima kasih dan tidak ada wujud dalam diri dia ni, iaitu ilmu hakikat, iaitu pandang suatu pemberian itu daripada Allah ataupun syuhud billah. Pandangan itu hanya wujud bila Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dia hanya berbaik pada manusia, hanya jaga hubungan dengan manusia saja, maka masuk juga dalam hadis kursi. Allah menyatakan bahawasanya, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu mengetahui aku ini bersifat dengan sifat basar, aku ini bersifat dengan sifat sama, tetapi kenapa engkau tidak berjinak dengan aku? Sesungguhnya itu suatu kelalaian daripada kamu. Allah Azza wa Jalla menyatakan hadis kursi. Sebab dia berjinak dengan manusia, hanya berterima kasih pada manusia. Pemberian manusia itu bagus, tapi dia hanya berterima kasih, baik sungguh dengan manusia, tapi dengan Allah dia jauh. Hubungan dengan Allah, ibadat dengan Allah dia jauh. Maka hak ni Nabi SAW beri amaran dalam sebuah hadis Nabi SAW. Nabi nyatakan, siapa yang hanya berbuat menjaga hubungan dengan manusia saja, tapi dia tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ketika seorang laki-laki tu mai bertanya Rasulullah lah, li wajhin Nabi sallallahu karruman, pada muka Rasulullah tu seperti buah rumman ni, buah delima. Baru kita tengok buah delima tu, kita perah air dia tu macam kemerahan. Tapi Rasulullah wajah dia walaupun seperti buah itu, kata para sahabat, mana Rasulullah kejut. Kenapa nak jaga hubungan dengan manusia? Kalau jaga hubungan manusia bagus dah, tapi dia menjaga hubungan dengan manusia, Nabi SAW beri amaran, Allah Subhanahu Wa Taala akan memecah belahkan antara dua orang itu. Walaupun dia liakrib, orang liakrab maknanya dia sangat baik, sangat rapat dua ni. Dia sangat rapat dua ni, tapi oleh kerana dia tidak menjaga hubungan dengan Allah, Allah pecahkan dia. Dia baik. Sama ada belah A yang baik, tapi B bermasalah, Allah akan pecah juga. Kalau A baik, A bermasalah, B baik,
Allah Ta'ala pecah juga. B, hanya A jaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan B, tapi B tidak menjaga hubungan dengan Allah, maka Allah akan buat pecah belah. Adalah balah lah, tak kena lah, hak ni tak kena, dia tak kena. Sebab pokoknya dia tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa menjaga hubungan dengan sesama manusia, di saat itu dia menjaga hubungan dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hubungan dia antara sama dia, sehingga Allah cok dia sebagai bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersahabat, berkawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di hari kiamat kalau Allah akan menyatakan, aina mutahabbina fi jalalillahi azza wa jal, manakah mereka yang berkasih sayang kepada kerana Allah di atas dunia dulu? Udkhulu fi rahmatillah, udkhulu fi rahmatillah azza wa jal, masuklah kamu dalam syurga yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dia jaga hubungan dengan Allah. Allah mengaslahkan. Tu kalau dia menjaga hubungan dengan Allah, tapi tak jaga juga hubungan dengan manusia, maka itu tak jadi juga. Allah tak suka begitu. Dia disuruh menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. Tapi kalau bertentangan antara kedua tu, pilihlah yang sudah kita maklum, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah cara kita berterima kasih suatu pemberian orang beri pada kita, maka iaitu syariat menyatakan itu cara kita menghubungkan manusia, ataupun di sebalik batin. Imam Syekh Abdul Salam kata di sebalik batin. Di sebalik batin itu maksudnya di sebalik batin juga kita mendoa kebaikan pada dia. Suatu pemberian dia bagi pada kita, suatu sedekah dia bagi pada kita, dia orang baik dah perlu cek dah, maka kita mendoa kebaikan kepada dia supaya Allah panjang umur dia dalam ibadah, dipermudah segala urusan dunia dia, dan sehingga menjadi kemuliaan di hari kiamat kelak, hari akhirat tu. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ilmina fid dharain ya rabbal alamin. Jadi dilarang, maknanya selalu zahir dah kata orang baik, dah perlu cek, dah periksa. Syahdanun, tambahan kata, ketahui olehmu bahawa hukum syarak itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama, hukum jawaz, yakni yang harus. Kedua, hukum afdal, yakni yang terlebih utama. Maka hukum yang jawaz, yakni hukum yang harus, yakni yang harus, itu dinamakan hukum syarak yang zahir, iaitu kebanyakan amal segala fuqaha. Dan hukum yang afdal itu, iaitu dinama hukum warak yang batil, iaitu itulah diamal oleh segala orang sufi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi hukum Imam Syekh Abdul Samad Al-Limbani menyatakan, ketahui olehmu bahawasanya hukum syarak ni dia terbahagi kepada dua. Pertama, hukum jawaz, hukum harus. Harus. Yang kedua, hukum afdal. Maknanya hukum yang boleh kita buat dan hukum yang lebih afdal. Hak yang tu, adapun hak yang sunat, hak yang mubah, makruh tu, itu hukum 5 bagi syarak. Tetapi hak ini bagi ilmu, bagi syarak, hukum dalam kita mempersembahkan ibadah kepada Allah, maka dia ada jawaz, ada harus. Itu hukum yang afdal itu terlebih utama. Jadi yang kedua hukum afdal, yakni yang terlebih utama. Maka hukum yang jawaz, yang harus itu, iaitu dinamakan hukum syarak yang zahir. Kebanyakan amalan segala fuqaha. Jadi hukum syarak yang zahir ni, hukum harus ni, ibadat itu yang zahir-zahir ni, ia kebanyakan ahli fuqaha yang beramal, orang-orang ahli fiqh yang beramal.
Maknanya dia beramal sekadar hak yang diboleh, disuruh saja. Dia beramal sekadar hak disuruh. Suruh semayang, dia semayang. Suruh buat semayang sunat ba'diyah, dia buat. Sekadar tu saja. Dan hukum afdal itu iaitu dinama hukum wara' yang batil. Ada pun hukum yang lebih afdal ni, fadilat yang lebih ni dinamakan hukum wara' yang batil, yang batin, yang hak dalam, hak yang kebanyakan itu diamal oleh orang sufi, orang-orang ahli sufi, orang-orang yang sentiasa iaitu nak dekat dengan Allah. Dia beramal hukum-hukum ini. Kerana dengan hukum afdal inilah dia lebih dekat dengan Allah. Kalau orang lain hukum fuqaha yang harus hanya sembahyang sunat ba'diyah qabliyah, tapi orang sufi dia ambil lebih afdal lagi. Mana sembahyang witirnya, sembahyang tahajudnya, sembahyang duhanya, zikir pula dia tambah pula. Dia ambil afdal fadilat, ataupun dia jaga fadilat lebih afdal. Sunat lepas maghrib, sunat subuh, fadilat besar-besar tu. Ini kedudukan orang sufi. Dan kan inilah kata Imam Al-Ghazali, i'lam innama huwa aslu fi hadzal babi syai'ani ahaduhuma hukmul syar'i wa zahiruhu wa thani hukmul war'i wa haqiqatuhu fa hukmul syar'i an ta'khudha ma ataka mimma zahiruhu salahun wa la tas'al illa an tatayaqqana annahu ghasbun haram, annahu ghasbun. Dalam kitab tu dia letak apa? Ghasbun ke ghasabun? Ada ghasabun. Kalau ghasbun tu yang tepatnya ghasabun. Huruf sok tu bagi fathah. Jadi annahu ghasbun. Iaitu sok tu dia mati. Kalau mati, hak yang comel, hak lebih tepat mengikut ilmu nahwiyin, ilmu nahwu, ilmu alat, iaitu ghasabun. Sebab kalau kita tengok belakang tu au haramun. Jadi kalau ghasbun tu jadi haram, ra tu bagi atas tu tak sah lah. Jadi tak sah. Sebab sebelum waw tu ada sebelum haramun tu ada au. Jadi au tu atas mana? Atas ni mana dia hubung dengan siapa? Maka sudah tentu dihubung dengan ghasabun. Maka sedangkan ghasabun tu cacat, ada masalah. Maka macam mana nak berhubung? Itu mengikut ilmu nahwu saraf lah. Itu jadi hak yang tepat annahu ghasabun au haramun. Itu kerana ghasabun tu kerana hak tu pula masuk lafaz an di hadapan dia tu. Jadi terpaksa dia bagi atas lah. An tatayaqqana annahu ghasabun au haramun bi'ainihi wa hukmur war'i an ta'khudha shay'an min ahadin hatta tabhatha anhu ghayat al-ba'si wa tastaqsiya ghayat al-istiqsa'i annahu la syubhata fihi bihalin wa illa fataradduhu. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya asal pada bab ini, yakni pada membicarakan bab halal dan haram, kata Imam Ghazali, iaitu dua perkara. Pertama, hukum syarak dan zahirnya syarak. Kedua, hukum wara' dan hakikatnya wara', yakni hakikat syarak, dan batinnya syarak. Maka hukum syarak itu, maka engkau ambil akan barang yang datang akan dikau daripada seorang yang zahirnya itu salih. Dan jangan engkau tanya, melainkan jika engkau yakin bahawasanya harta itu dapat daripada rampas atau nyata haramnya,
Dan hukum warak itu bahawa jangan engkau ambil akan suatu daripada seseorang hingga diperiksa daripadanya sehingga periksa dan habiskan periksa itu sehabis-habis periksa akan bahawasanya akan suatu itu tiada syubhat di dalamnya dengan segala halnya, dan jika yang demikian itu maka kembalilah akan dia. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi Imam Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, ketahui olehmu asal pada bab ini, bab perbahasan ini, masalah hak yang hukum syarak ni, iaitu ia membicarakan tentang halal dan haram. Hak halal dan haram, maka iaitu terbahagi pada dua perkara. Bila dalam membahaskan halal dan haram ini terbahagi dua perkara, hukum syarak dan zahirnya syarak. Dia hukum syarak ni, mana Allah dan Rasul lah, hukum daripada Allah dan Rasul. Hukum Allah dan Rasul. Kalau hukum nakli itu hukum nakal tu maknanya dia ambil daripada Al-Quran hadis, mana ambil dari syarak. Nakli lawan akli ni hukum akal, nakli hukum syarak. Yani hukum nakli ni maknanya hukum nakal ni mana dia ambil mana daripada syarak. Itu hukum perbezaan lain pula. Dan zahirnya itu, dari hukum syarak ni dia ada zahir dia. Dan kedua hukum warak. Yang kedua hukum warak ni, hukum orang yang warak ni, dan hakikatnya warak itu yakni hakikat syarak, hakikat ilmu syarak ni, dan batinnya warak ni. Maka hukum syarak itu bahawa engkau ambil akan barang yang datang bila engkau daripada seseorang yang zahir itu soleh. Jadi hukum syarak yang zahir ni, hak zahir yang perlu kita jaga ni, ialah bila sesuatu pemberian orang bagi pada kita ni, kita ambil daripada orang yang zahir soleh. Kita nampak dia orang baik, ambil lah. Itu hukum syarak yang zahir, kena jaga, ambil. Jangan engkau tanya. Jangan tanya pula, dah awak bagi saya ni, awak curi mana? Ataupun awak ambil mana? Tak kena awak ni, ambil mana? Tak boleh tanya tu. Melainkan maknanya hukum syarak yang zahir ni yang perlu kita jaga. Melainkan yakni perlu kita jaga, periksa jika engkau yakin bahawasanya, melainkan kita boleh tolak jika engkau yakin bahawasanya harta itu dapat daripada rampas atau nyata haramnya. Kita tahu dah jelas harta rampas, harta rasuah, harta rampasan ni jelas dah. Maka barulah kita boleh tolak. Itu pun nanti di belakang tu dia bahas. Nak tolak pun kena tengok keadaan juga tentang tu. Takut mudarat kita ke. Dan hukum warak pula ni, maka jangan engkau ambil akan suatu daripada seseorang hingga diperiksa daripadanya sehingga periksa. Jadi hukum warak ni cuma suatu pemberian orang kena tengok molek, perhati molek. Itu warak. Perhati molek dia ni orang mana, orang macam mana, orang ni. Maknanya kita tengok dia ambil sumber mana, pekerjaan dia apa, dia ni orang baik sudah kedak ahli ibadat kedak, periksa, cara periksa. Tapi mengikut Ibn Hajar, Imam Al-Auza'i, dia kata memadai idah kalau kita tengok pada zahir itu orang baik, dah memadai idah. Pandu pada zon tadilah, jangan banyak sangka pada orang. Tu nak sedap gitu. Tapi kalau orang warak ni, dia jaga, dia cermat, dia jaga, maknanya ambil sumber daripada mana. Tu tapi kena ada jugalah sifat tu. Untuk kita lebih dekat dengan Allah ni, lebih tu kena ada sifat gitu, sumber ni. Tapi nak tanya pula dia menyebabkan di belakang kurang ada cerita lagi, iaitu macam mana nak sehingga membawa ke permusuhan, itu jadi haram pula. Tak boleh juga. Maknanya ambil hak tadi lah. Seorang ulama kata zahir soleh dia, baik dia, ambil saja, tak payah periksa. Hak warak ni kita periksa boleh. Imam Syekh Abdul Salam kata periksa boleh, tapi periksa itu jangan membawa dalam pengetahuan dia. Dia kata aku bagi pada dia
Siapa tahap tu dia cek, macam tak percaya ke aku ni, malah dah aku layan dia. Tu jadi membawa kepada permusuhan pula. Itu ada perbahasan dia. Mana tak boleh juga pula begitu. Iaitu dan habis periksa itu sehabis-habis periksa sungguh ni warak ni. Tu akan suatu itu tiada syubhat. Dia cek sama ada ni syubhat, dia dalam itu segala hal. Tengok kelakuan dia sumber ni syubhat ke tak ni, ada kelakuan syubhat ke tak. Dan jika tiada demikian itu, maka jika tidak ada yang demikian itu, maka engkau kembali akan dia. Jika tidak ada makna ada unsur yang iaitu wa illa fataradduhu, jika nampak iaitu fataradduhu ni illa ni, jika tiada yang demikian itu, maksud maka engkau kembalikan akan dia. Jika kita zahir, maknanya kita periksa ni nampak bahawasanya tak kena pada pemberian dia ni, ada unsur-unsur yang tidak baik. Maknanya kita tahu dia ni ambil syubhat, perkara-perkara yang tak comel lah. Sebab kita nak jaga perut kita juga. Perut kita ni akan menjadi berubah sekiranya kita makan syubhat. Maka perkara yang haram ni, keadaan diri seseorang itu taghayyur nafs, diri seseorang itu akan jadi berubah bila dia makan perkara syubhat. Banyaklah. Jadi kalau kanak-kanak kok jadi payah nak dengar, kalau orang besar pun jadi malah buat ibadah. Itu punca dia mana makan makanan syubhat lah. Malah buat ibadah, berat rasa nak buat ibadah. Kalau hak sakit orang tu lain cerita. Ni segar molek, sihat molek, jadi malah juga buat ibadah. Cek pada makanan, kerana dia membawa perubahan dalam perut seorang tu makan. Dia akan memberi perubahan. Sebab tu ulama cek. Sebab tu setengah-setengah ulama sufi dia, ulama tasawuf dia cek, tengok orang ni jual ni comel ke tak keadaan dia ni. Kalau keadaan dia ni tak semayang, itu warak lah tu, warak. Mari seorang pakai ilmu hadis, dia kata boleh buat begitu. Naknya tak ada hadis pun, tak ada hadis pun suruh buat begitu. Memang tak ada hadis, kita ambil pandangan para ulama. Ulama makna jelas hadis Nabi SAW kata al-haramu bayyin wal halamul bayyin, al-halal bayyin wal haramu bayyin. Warak ialah wa bainahuma. Dia itu warak ini iaitu duduk tengah-tengah. Dia jaga hak halal pun dia cek juga, hak haram pun dia cek juga. Jadi hak tu orang ambil pandangan ijma' ulama. Jadi mari pakai ilmu hadis, pakai bahasa pakai ilmu hadis kadang-kadang habis orang yang bid'ah belaka. Itu dia membid'ahkan orang. Dia kata tak ada pun Nabi suruh begitu. Siapa cek satu hak tu, mana hadis, mana dalil. Siapa tahap tu. Sedangkan kita ambil pandangan para ulama. Ulama menyatakan, mu tengok kerana barang tu akan isi dalam perut kamu. Mu tengok kalau dia ni jelas dah tak semayang, mu dah beli makanan dekat dia tu, buat apa? Tu tapi yang zahir lah pada dia. Kata mu tak semayang, aku tak mau beli makananmu. Mu tak tutup aurat, malah beli makananmu. Jangan kata gitu pula. Tu maknanya ulama menyuruh iaitu itu maknanya kita kena cek. Itulah dikatakan sebagai sifat warak, kerana perubahan pada diri kita. Kalau kita makan hak comel, dia jadi kesan daripada ibadah, malah buat ibadah, hati bermasalah. Tu hati macam-macam. Hati mai sifat mazmumah tu lah, riak, lucu, sombong. Tu mai sifat-sifat tu. Kita nak proses nak buang sifat-sifat ni, nak masuk sifat-sifat mahmudah. Tiba-tiba makanan hak molek. Makanan pemberian pada zahir itu halal, tapi orang yang warak ni dia cek. Tengok orang ni orang macam mana. Tu orang ni comel pakaian dia, ataupun dia ni orang jaga semayang, apa dah air muka. Tengok air muka pun comel. Tengok air muka pun alhamdulillah dah. Sebab Nabi SAW kata orang beriman ni Allah beri kelebihan pada dia, dapat kenal air muka. Tu Allah beri kelebihan. Orang dapat mengenal sifat-sifat orang munafik. Cuma tak boleh nak hukum lah atas diri seseorang. Maknanya kita tengok tu boleh kenal air muka. Kalulah kita tu ahli nak ibadah. Orang ahli nak ibadah sentiasa mencari redha Allah, Allah wujud pada diri dia, dia dapat kenal air muka seseorang. Dia masalah sikit ibadah. Allah beri kenal gerak hati dia tu nurani ni. Wa ihadul lil malaikah,
yang membisik dia adalah guna malaikat. Jika dia tu duduk atas jalan yang benar, Allah beri satu hadiah pada dia, dapat kenal air muka orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak ni lah hak ulama Imam Ghazali bahas. Sebab tu golongan-golongan pakai ilmu hadis, ya, pakai ilmu hadis lah saja, tapi dia tidak hafal pun berapa ribu-ribu hadis. Cuma dia buat kaji ilmu hadis, buat ilmu hadis, buat PhD hadis, buat ni master hadis dan sebagainya, lalu dia rasa ini ilmu hadis dah. Padahal kalau tanya berapa ribu hadis, ada. Kalau berbanding dengan ada seorang hamba Allah tu Maulana Husin Al-Qudri tu, saya rajin juga ngaji dengan dia dulu di Kubang Kriang. Dia pernah mari di Nuzal ni. Maulana Husin Al-Qudri ni sungguh dia hafal iaitu dalam 200,000 hadis. Dan kepala dia tu Maulana Husin tu hebat dia. Tapi dia dalam negara kita ni tak ada munyi pun dia. Dia ni tengok orang ahli yang sebenar. Dia tak munyi. Orang ni orang yang bukan ilmu hadis tapi ngaji pakai ilmu hadis, habis ilmu Ghazali pun dia tak. Dia kata Imam Ghazali tu, kita para ulama ambil pandangan supaya bila nak makan sesuatu tempat tu kena cek dulu keadaan. Tu kan sifat barak itulah hak ni Imam Ghazali nakal dalam sifat ni. Supaya kesan pada diri, kesan kepada anak, kesan kepada cucu, kesan kalau dia bagi makan, itu di antara disebut oleh para ulama. Dan hasil daripada masalah ini seperti yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Arba'in Usuluddin. Dan hasil daripada masalah ini, jadi kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat pada kita semua, mudah-mudahan jadi pengajar bagi kita, dan mudah-mudahan majlis ilmu pada pagi ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini dulu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akina bit taqwa wa jibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.